Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Manja Ariani binti Saludin, A165973. Di sini saya akan melakukan satu perkongsian santai mengenai apa yang saya lakukan sepanjang musim PKP. Sedikit latar belakang mengenai saya. Saya berasal dari Kota Kinabalu, Sabah, yang kini melanjutkan pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia. Sewaktu musim PKP, saya menetap di rumah sepupu saya iaitu di Sungai Perlik, Selangor. Sebelumnya, saya telah membeli tiket penerbangan ke Kota Kinabalu pada 9 Mac 2020. Akan tetapi, tiket penerbangan tersebut telah dibatalkan oleh kerana penularan COVID-19. Semua tiket penerbangan haruslah dibatalkan. Akan tetapi, saya bersyukur yang saya sempat pergi ke rumah sepupu saya pada 7 hari bulan Mac, kerana pada 8 hari bulan Mac tersebut kampus telah pun ditutup dan proses keluar masuk juga tidak dibenarkan sepanjang musim PKP tersebut. Jadi alhamdulillah saya berjaya keluar daripada kampus sebelum 8 Mac ke tempat sepupu saya di Sungai Perlik, Selangor. Baiklah, sepanjang musim PKP, apa yang saya lakukan? Memandangkan sepupu saya tersebut ada anak kecil yang baru berumur 2 tahun. Jadi sepanjang musim PKP tu saya bermain, meluangkan masa bersama dia, main bersama dia. Alhamdulillah, satu pengalaman yang seronok memandangkan saya pun dah lama tiada adik kecil di rumah. Jadi dapat meluangkan masa bersama kanak-kanak sangatlah seronok. Bahkan dalam musim PKP tersebut kita menyambut bulan puasa. Jadi waktu bulan puasa tersebutlah kami bergotong royong, membersihkan rumah, memandangkan nak raya. Seterusnya waktu buka puasa kami masak bersama-sama, memandangkan tak ada bazar buka. Jadi kami pun masak kuih murtabak, kuih raya. Banyak aktiviti yang kami lakukan bersama. Menghadapi musim PKP bersama ahli keluarga, alhamdulillah, saya tidak berasa sunyi. Walaupun berjauhan daripada ibu bapa, tapi saya masih lagi ada keluarga saya di Sungai Perlik, iaitu sepupu saya. Dan alhamdulillah lah, saya berasa bersyukur kerana saya tidak merasa sunyi. Masih ada keluarga di sisi. Alhamdulillah, pada 17 Mac 2020 saya mendapat bantuan tiket penerbangan percuma daripada pihak kerajaan untuk pulang ke Kota Kinabalu bersama pelajar universiti dari Sabah Sarawak yang lain. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada pihak kerajaan, pihak universiti yang bertungkus lumus membantu proses pulang balik pelajar ke kampung halaman masing-masing. Alhamdulillah, pada hari itu cuaca sangat baik, segalanya dipermudahkan, alhamdulillah. Setibanya di lapangan terbang Kota Kinabalu, kami akan disusun mengikut daerah masing-masing dan akan dilakukan swab test, iaitu ujian bagi COVID-19 sama ada kami suspek ataupun tidak, positif ataupun negatif. Okey, jadi ketika itu kami akan diberi pilihan sama ada mahu dikuarantin di rumah ataupun di pusat kuarantin. Tapi jika kita ingin dikuarantin, jika kita mahu dikuarantin di rumah, banyak syarat yang ada syaratnya. Antaranya adalah berapa bilangan seisi rumah, berapa jurang umur antara seisi rumah, adakah tempat khusus untuk kita yang akan dikuarantin di rumah seperti tandas sendiri, bilik sendiri yang boleh menggalakkan kita
bertemu dengan orang rumah sepanjang tempoh kuarantin tersebut. Okey, bagi saya disarankan untuk dikuarantin di pusat kuarantin kerana abah saya mengalami penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi, buah pinggang, dan mereka adalah golongan yang mudah terjangkiti. Oleh itu, pihak KKM menyarankan saya untuk dikuarantin di pusat kuarantin. Dan untuk kebaikan semua, saya bersetuju untuk dikuarantin di pusat kuarantin selama 2 minggu. Setibanya di pusat kuarantin, kami diberi bilik masing-masing. Satu bilik hanya seorang penghuni. Kami tidak dibenarkan untuk keluar ke mana-mana. Jika ingin meminta pertolongan, boleh hubungi petugas di sana. Jika ingin ke tandas, juga hendak memberitahu di dalam grup WhatsApp group yang mengatakan kita ingin ke tandas supaya ada giliran di situ. Kita tidak dibenarkan untuk bertembung dengan penghuni lain sepanjang berada di pusat kuarantin. Alhamdulillah, pusat kuarantin yang diberikan berada dalam keadaan yang baik, kemudahan yang memuaskan, yang bagi saya cukup elok. Petugas-petugas mereka yang sangat ramah. Sebenarnya agak sedih lah sebab kita puasa sendiri, di bilik sendiri, semuanya sendiri. Dan tambahan lagi, saya beraya sendiri di pusat kuarantin kerana pada waktu itu kami belum lagi boleh balik ke rumah masing-masing dan saya berada di pusat kuarantin sehingga raya ketiga. Selepas itu barulah saya boleh berjumpa dengan ahli keluarga saya. Jadi sepanjang musim PKP tersebut, banyaklah pengalaman yang saya dapat dari segi berkumpul bersama keluarga di sana, merasai macam mana kuarantin di pusat kuarantin, raya tanpa family, iaitu raya berseorangan selalunya. Kalau saya tidak beraya di Kota Kinabalu di Sabah, saya akan beraya di tempat sepupu saya di Selangor. Kedua-duanya kita masih lagi bersama dengan ahli keluarga kita. Walaupun orang kata bukan ibu bapa kita sendiri, tapi mereka masih lagi keluarga kita. Adalah yang bersama kita. Tapi pada tahun ini, disebabkan oleh pandemik ini, saya beraya bersorangan di pusat kuarantin dan itu adalah pengalaman yang bernilai. Bukan semua orang boleh ada pengalaman sebegitu. Ya, dan lepas daripada pusat kuarantin, alhamdulillah semua keadaan pun okey, keadaan pun baik. Saya dapat bersama dengan family. Jadi hari raya pertama saya bermula pada hari raya yang keempat. Tapi alhamdulillah, yang penting semua berjalan lancar. Keluarga saya pun dalam keadaan yang baik. Jadi setakat itu sahajalah perkongsian saya sepanjang musim PKP. Saya harap anda semua terhibur dengan perkongsian santai saya. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya, iaitu Puan Razilawati, bagi peluang kepada saya untuk menyiapkan tugasan ini. Terima kasih.